Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini dapat lagi sama-sama kita berkumpul di suara kita. Dan akan kita sambung tentang kita dalam fiqh muamalat, di mana pada sesi yang lalu dengan dua kuliah kita berbincang tentang babul wakalah, the chapter of agency, maksudnya wakaf dan perihal yang berkaitan dengan perwakilan. Kerana kadang-kadang kita tak boleh menguruskan harta kita sendiri, ataupun adalah urusan tertentu dalam muamalah kita tak dapat uruskan, ataupun kita boleh uruskan tapi saja kita nak bagi pada orang lain, maka kita guna kaedah itu. Itulah kaedah wakalah. Sebab kita pakai agensi lah, asal kalau terbadak dalam kewangan kan masuk wakalah itu merujuk kepada agensi lah. Wakil itu agensi, dan kontrak atau pengurusan kita padu sebagai agensi, itu wakalah. Adapun dengan peristilahan yang lebih khusus ialah authorization ke atas orang lain untuk menguruskan harta kita. Di mana ada 4 slot kurang-kurangnya yang saya telah kongsikan kepada tuan-tuan. Pertama ialah perwakilan agensi ataupun authorization yang umum yang disebut sebagai al-wakil. Jadi kita lantik seorang mewakili kita, maka dia wakil. Ada wakil bukan hanya dalam urusan kehartaan, financial transaction, tapi juga wakil boleh berlaku dalam perkara yang lain, dalam pernikahan, boleh wakil. Hatta Rasulullah SAW, salah seorang isterinya, dia kahwin dengan wakil. Dia bagi dia menghantar Abi-Rahim dan pegang-pegang yang lain untuk wakil bagi dia. Jadi Abi-Rahim pilih yang mana hanya jadi pakai wakil itu. Kenapa lupa? Sama, kan sama. Ada dalam konteks atau praktik hari ini pun ada saja orang yang menjadi wakil untuk akad nikah kahwin. Bukan untuk akad nikah kahwin, untuk kahwin lah. Saya nak kahwin, tapi saya nak wakil orang untuk ijab baru, boleh ke? Jadi bukan hanya tidak sudut kerajaan, tapi juga ada sudut pernikahan. Mewakilkan dari sudut bukan nak kahwin tu, kok mengahwinkan? Jurunikah itu kan wakil tu. Patut sebenarnya tuan-tuan awak menikahkan anak tuan-tuan. Tuan-tuan lah wali sebenarnya, yang menikahkan ni wali. Jurunikah itu bukan wali, dia hanya wakil kepada tuan-tuan, ya, untuk menikahkan anak tuan-tuan. Patut benar tuan-tuan, tuan-tuan wali kan. Jurunikah bukan wali. Tapi kita tengok hari ni ramai dah apa-apa berani lah mengawinkan anaknya. Kita lihat dulu-dulu jarang tengok apa kahwin anak tinggi ni. Hatta saya tu sebenarnya pun ada kawan yang kahwinkan anak dia, anak sulung dia wakilkan jurunikah. Saya kata nikah sendiri lah, jurunikah boleh ada lah, tapi nikah ada sendiri yang bagus. Anak yang kedua, dia nikah sendiri lah. Apa sesiap aku nikahkan nikah, aku nikah boleh bayar. Nah itu dia berkat, insyaAllah itu baik. Kata itu original lah, wali yang original lah, ya. Itu wakil saja, jurunikah ni wakil. Boleh yang wakil menikah orang. Dan boleh jadi wakil-wakil. Kadang-kadang dalam slot wasiat ini kita panggil al-wasi. Tuan ada harta wasiat lah. Tuan kena lantik seorang untuk menguruskan wasiat tuan setelah tuan mati. Kerana wasiat tidak berupa kuasa mendengar setelah tuan mati. Lepas tu wasiat boleh tarik balik. Saya wasiat lepas saya mati,
rumah saya ke, tanah saya ke, kereta saya ke, saya hadiah pada bulan ini bulan. Mana wasiat itu? Bila kita nak serahkan harta kita, right away after wasiat. Mana setelah kita mati. Tapi itu disebut sebagai wasiat. Walaupun istilah apa, perkataan apa, tak ada masalah sama sekali. Itu disebut sebagai wasiat. Ya. Soalnya bila orang mati, siapa yang nak uruskan tu? Mesti ada seorang. Maka orang yang menguruskan itu, kita bagi otoriti dia. Itu disebut sebagai al-wasi. Seperti hari ini, dia ada cekak-cekak yang buat pengurusan harta wasiat ini disebut sebagai trustee. Trustee seperti yang top hari ini, as-solihinah, as-solihin trustee. Dan ada lagi beberapa yang lain. Ya. Saya tak mampu ada sambil-sambil makan tu berjumpa dengan orang dia punya pegawai lah, pekerja dia tu Rasma. Jadi saya tembak sebab saya ni tak boleh industri, kita tahu teori aja. Jadi kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam industri. Kita tanya Allah kita lah. Ada saya pun ada masuk usulan lain tentang harta pusaka, pengusaha harta pusaka rakyat. Antara yang dirujuk juga ada wasiat tu ialah trustee asal dia tak mati pun. Ya. Tapi ada lagi cakap-cakap yang lain. Ya. Dulu-dulu kita lihat banyak waktu buat ni amanah raya berhak saja. Sekarang kita banyak cakap-cakap. Ada itu satu perkembangan yang baik. Bila ramai yang buat, patutlah servis akan jadi lebih baik, perkhidmatan akan lebih efisien, harga lebih kompetitif. Kalau satu saya tak aja buat, kalau dulu amanah raya berhak dia buat, maka dia tidak ada persaingan. Ya, lagi banyak ada dua kita pun boleh buat pilihan. Ya. Nah itu dia bagi terasi. Tahu dia mana orang yang mentahbih harta wasiat setelah kita mati. Mesti ada tak? Okeylah tuan-tuan, bukan nak wasiat banyak mana pun. Tuan-tuan boleh saja lantik isteri tuan-tuan, ya, ataupun saja yang rapat tuan-tuan. Ya. Baik. Nah itu disebut al-wasi. Al-wasi pun satu bentuk wakalah, wakil tu. Kadang nazir yang menguruskan harta wakaf, kita sebut nazir. Lepas itu musim-musim masjid ni dipanggil nazir lah, mungkin merujuk kepada istilah yang ada dalam teks muamalah, merujuk kepada tetapi harta wakaf. Mungkin saya tidak tahu kena tanya menjaga mengaku ataupun tak tahu lah dalam dewan ada kan. Tapi asal makna an-nazir ialah tetapi harta wakaf. Kerana harta wakaf mesti ada tetapi mesti ada. Ya. Dan kebiasaannya ulil amri lah yang melantik yang menjadi pengurus benar harta wakaf. Ya. Tapi boleh saja orang yang kita nak nanti boleh saja orang nanti tak. Tapi sebab kita kalau sikit-sikit tak payahlah benar harta, ya, kipas, ya, apa-apa lah yang sikit-sikit tak ada. Ini kalau harta wakaf yang wakaf tersebut tentang harta tidak alih seperti tanah, seperti rumah, seperti bangunan, kita kena isi orang yang agama bahawa ada apa yang patut tuan punya itulah. Kalau tanah di negara seperti ini isi orang macam pula pengusaha harta wakaf di majlis Amerika saja. Baik. Itu disebut sebagai al-nazir. Dan juga boleh al-wali. Al-wali ini ialah pentadbir harta ayat tengah. Dan boleh ambil juga disebut sebagai al-wali. Kerana wali ini dia ada banyak dia digunakan dalam banyak surah, banyak ayat. Allah Ta'ala wali. Wallahu waliyul mu'minin. Allah Ta'ala itu wali orang yang beriman. Kita pun kalau beriman wali juga. Ya. Tadi Allahu waliyul mu'minin. Allah waliyul ladzina amanu. Allah Ta'ala wali kita orang beriman. Kita pun kalau dia orang beriman dan beramal soleh, kita wali Allah. Ya. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu ialah Allah kata sesungguhnya wali Allah itu tidak sedih, ya, dan tidak ada ketakutan kata mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang bertakwa.
Tuan beriman, tuan bertakwa, tuan wali Allah. Okey, tuan-tuan aku tu, Allahumma hadini biman hadait, wa afini biman afait, wa tawallani biman tawallait, wa tawallani biman tawallait. Doa supaya kita jadi wali Allah lah. Bukan jadi wali Allah, tuan-tuan faham macam-macam beri jalani wali Allah. Syekh Ibrahim, wali Allah. Syekh Nasbani, siapa-siapa kan, wali Allah. Artinya, kita wali Allah juga. Tapi itu kita minta secara semayang tu. Okey, kita dia begitu. Wali ni dia banyak guna pakai, bukan hanya dalam konteks kepercayaan seperti akidah, Allah wali kita, kita wali Allah. Dalam konteks apa nama muamalah bersama, di mana salah satu sebab menguruskan hak orang lain menyebabkan anak yatim, itu juga sebagai wali. Pengurus harta-harta yang tidak bertuan, al-amwal al-majhulah, non-property, juga disebut sebagai al-wali. Tapi di pihak kita ni yang menguruskan harta-harta tidak bertuan, atau harta-harta tidak sekali tuannya, kita punya majlis malam tu bilang kita ya. Ada juga tuan ada dekat di telefon ada mak dia dulu dah jual tanah kepada orang Allah lah, tapi hamba Allah kata tu dah tak ada balik Indonesia katanya, orang Indonesia, tapi dia jual tanah tu. Jadi bila mak dia mati, memang dia tahu pula tanah tu mak dia dah jual pada katanya orang Indonesia. Orang Indonesia belum bisa di sini, sekarang tak ada kan. Tapi tak ada salah, itu dah dulu dokumentasi. Awak jual, orang tak awak jual, awak ambil duit, dia jual kepada siapa pun. Dan harga tu bila awak mati, walaupun masih dalam kekuasaan awak, harga tu tak boleh diparaikan. Tapi dia kata ada balik ke parai tu. Masih bawa masih bola kan. Ada dua tadi. Baru dia kata nak buat balik lah, dia kata tanah yang masih jual tu keluar juga. Ialah zaman dulu tanah murah ya tuan. Dia punya YDB PIBG di Azmi tu ada 7 ekar katanya. 7 ekar 6 ekar macam tu lah, 7 aja. Bapak dia beli tahun 70-an, 7,000 dia. 7,000 dia. Tapi kalau sekarang dia dah dibagilah daripada dia semua. Ya, ada seorang di apa nama, kalau tuan tahulah di sebelum Kasih Biru tu ada satu surau, sebelum Kasih Biru ada satu surau Kasih Biru kan. Surau apa? Tahu tak? Sebelum Kasih Biru, belah kiri tu ada surau kan. Tak tahu nama surau apa? Lepas surau tu sikit ada lorong masuk. Dia ada satu ni, hamba Allah ni 9 hektar tanah. Dia dah pangkat sosial. Dalam tu rumah dia, rumah anak-anak dia, rumah adik-beradik dia, rumah desa dia pun dalam tu juga. Desa dia suruh buat rumah dalam tu juga. Pasal tanah luas, tak buat apa. Jadi dia suruh kerabat dia yang dekat-dekat, apa anak beranak dia buat rumah dalam tu. Jadi macam taman pula dalam tu. Dan dia ada suruh dia sendiri dalam tu. Jadi dia pernah panggil lah saya pergi kuliah kat situ. Saya dan tengok 3 kali saya kuliah kat situ tu. Lepas tu, kita tak boleh terus jalan kuliah, ada semua orang bantah lah dia kata. Masa dia kata, tak pahami. Tak apa lah. Yang penting dia ambil juga. Masuk kuliah tu, dia ambil saya. Ambil kau mau. Ada lagi yang jalan tu macam mana. Kali sama putih ambil punya masuk-masuk ke dalam kan. Lalu ke dalamnya macam dia lah kan. Dia kata dulu bapak dia satu dia beli tanah tu sunaikan kan RM2,000 saja. Tengok tahun 60-an macam tu lah. Boleh ke bapak dia, boleh kat dia macam tu lah. Tahun 60-an sunaikan baru RM2,000. Kat 60-an 70-an macam tu lah. Dulu kan memanglah macam murah, tapi
Macam arwah moyang saya pun beli tanah 2 ekar baru 3 ringgit. Tapi sekarang kalau dijual mau 3 juta. Tapi dah bagi-bagi lah. Masih dapat kebahagiaan dari arwah saya. Lalu juga orang juga ada duit je beli tanah. Ada duit je beli tanah. Pasal aku beli tanah tu. Nah, kita beli tanah. Mundur balik. Sebelum tanah tu kita tahu. Kata harta tak kuat dia. Itu kan. Tak kisahlah. Ada tulisan harta seumpama ini mesti ada pentadbir. Bakulah Malaysia ni dah sudut pengusaha agamanya, khusus dalam bab harta seumpama ini kita ada jabatan menguruskan jabatan kita ya. Baik. Okey, jadi apabila orang lain tu, tapi kalau kita ada apa nama soalan boleh dia soalan. Dan saya ada sedikit juga tentang agensi atau perwakilan dalam urusan perbankan dan kewangan Islam, di mana memang wakalah digunakan pakai secara meluas. Boleh kata apa-apa urusan terkait dengan bank atau dengan mana-mana kewangan yang bukan bank, atau dengan tabung haji, dengan KSB, atau apa-apa yang tertempat lah atau di online pun yang cekat sosial. Mesti ada wakalah. Wakalah ni mana mewakili ya? Sebab kadang-kadang kita tak ada buat sendiri, kita wakil dia kan. Dia pun ada wakil kita. Kita ini tu lah, buat dia semua kita. Dia tak ada masalah. Dan wakalah ni kebiasaannya dia menjadi protek tambahan kepada protek-protek yang ada. Ya? Baik. Jadi kalau untuk bagi, untuk bagi kereta, untuk bagi rumah atau untuk buat dia berbagi, dia mesti ada wakalah. Mesti ada. Ya? Baik. Malam ni saya nak beri tadi yang baru nanya. Itulah bab simpanan. Babul wadi'ah. Wadi'ah ni maksud simpanan ya, dalam bahasa Arab ya. Yang pertama kita panggil depository, the chapter of depository ya. Bab simpanan. Okey, saya baca dulu dia punya poin-poin dia. Di mana saya letakkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Definisi dan hukum, kebaikan, rukun dan syarat juga, kategori, kemudian simpanan detailnya. Baik, ada pilihan simpanan tuan-tuan. Sebagaimana juga bab-bab yang lain, dia biasa ada 2 lah. Satu ialah basic dan fundamental. Kita belajar bab jual beli hari. Kita belajar basic dan fundamental terlebih dahulu. Kita belajar tentang tempahan, kita belajar tentang basic dan fundamental berkaitan dengan tempahan. Yang mana semua itu merujuk kepada definisi, hukum, rukun, syarat ya. Dan juga kategori. Kebiasaannya dalam mana nampak 5 ni mesti ada. Ini basic dan fundamental dalam semua bab atau tajuk yang ada dalam. Itu satu segmen kita. Segmen yang kedua ialah yang melibatkan praktis dan pengamalan hari ini. Boleh jadi di peringkat kita, boleh jadi di peringkat perbankan, dan kewangan, boleh jadi di peringkat agama, macam tu lah ya. Dia tidak ada 2 segmen. Macam kita lah, kita belajar asas kepada muamalah ni buku-buku klasik. Kerana buku-buku klasik ni dia memuatkan benda-benda macam tu lah. Muatkan. Kemudian di other side ataupun segmen yang satu, tidak boleh tidak kita juga mesti mempelajari amalan dan praktis pada hari ini. Kerana asas dan fundamental itu kita kena tahu. Baru kita boleh tahu tentang amalan pada hari ini ya? Kerana semua pergi ke situ. Sebab itu kalau kita belajar amalan, kita akan belajar dulu asas dan fundamental. Yang kebiasaan kita akan rujuk buku lama dan buku lama. Dan baru kita akan rujuk yang buku moden ataupun yang kontemporer, yang mana dia lebih merujuk kepada nafas masa, fatwa masa ya. Macam di mana pun sama, kita akan belajar yang asas dan fundamental merujuk kepada hal seperti itu. Kemudian kita akan tentulah tentang simpanan di kewangan, di perbankan ya, dan bukan perbankan juga. Kerana pada hari ini juga simpanan antara yang terbesar lah dalam proses kewangan Islam yang pertama. Atau kalau bukan kewangan Islam, kewangan konvensional pun simpanan adalah apa nama, kontrak yang top lah. Habis itu tidak dapatkan duit daripada orang awam, macam mana?
Maka dana yang ada di pekak keuangan semua daripada dana orang awam. Kita lah, dia ada banyak juga. Kalau kata kita bagi resursi negara, dia ada dana-dana yang ada di perbankan, dia ada beberapa orang. Kalau ini adalah resursi kita lah, kita lah. Di samping dana daripada pelaku-pelaku dalam dan luar negara, mungkin juga daripada gerakan dan juga pemberian kerajaan. Sebab sumber kepada kewangan ini dia banyak. Ada pilihan kita nak tahu simpanan. Sebab tuan-tuan popular dengan semua ada atau ada simpanan kita. Dan simpanan ini pun dia ada berbagai-bagai. Kalau dulu tuan dia very strict tuan. Macam jual beli lah. Kalau dulu dia very strict tuan. Ya. Kalau pelaburan, kalau dulu dia very strict tuan. Kalau judi dulu very strict tuan. Tapi hari ini banyak yang saya sebut berhidayah lah. Ada saya buat event. Dalam event tu dia tu ada kupon. Kalau bukan saya pun mana-mana agensi kerajaan, bukan kerajaan, sekolah, mesti ada banyak lagu kan? Di sekolah saya pun dulu pernah buat. Dia kata ini bukan dulu lah, dia kata ini subah haji. Ini memang subah haji. Tapi ya, saya pernah buat juga. Kalau orang ini pun saya ada tegur juga. Dia kata ini bukan subah haji, ini memang ini. Jadi kita nak buat balik daerah. Okey, kita buat event. Mana kita buat kupon. That is okay. Boleh saja. Ya. Cuma bila tuan-tuan buat pertandingan atau buat cabutan, bayar dengan kupon itu, yang mana dia punya objektif dia hadiah. Jadi, apa-apa hadiah dia beli daripada orang kupon tu. Dia order dengan supplier, dia akan bayar later on after the kenapa? Sama. Yalah, bukannya semua ada pertandingan dan cabutan, tapi dalam banyak-banyak event yang ada dalam kaliber tu mesti ada dalam pertandingan. Okey, ada pertandingan sepak bola. Okey, masuk kupon. Apa ni? Kupon yang RM2. Okey, masuk kupon yang RM2. Sepak bola. Masuk lubang dapat dia. Masuk lubang dapat dia. Saya tu lah cerita dia. Ini gambling. Itu bisa sekali. Because awak jawab masuk tu, kupon tu RM2. Awak beli kupon tu. Jadi ada yang awak dapat tu, awak masuk RM2 tu, memang ni anak hadiah lah. Jadi the subject matter ataupun maudu akad ialah hadiah. Menerusi yang awak bayar. Awak bayar kalau untuk hadiah dan tidak ada apa-apa pertukaran, itu juga lah. Ini bukan indirect, memang direct pun. Ya. Apa lagi yang awak buat? Lempar pin. Oh, lempar pin. Tapi masuk kupon dulu. RM1, RM2, RM3. Kalau kena tank, harap hadiah. Jadi okey, kalau hadiah itu diberi oleh pihak ketiga, masih tidak lepas daripada judi. Ia bukan judi, tapi ia subah kepada judi. Hadiah itu kalau orang bagi pun, dengan sebab awak nak bayar juga. Wah, awak bayar untuk dapat hadiah. Soal hadiah itu diberi daripada pihak awak atau bukan pihak awak, itu bukan soal. Selagi mana tidak ada pertukaran, maka ia adalah. Lainlah kalau beli dan menang, awak beli. Kepada siapa yang beli berpeluang untuk menang, mesti cabutan, itu tak apa. Kerana maudu lah apa. Subject matter ataupun objektif kita bukan hadiah tu. Objektif kita beli barang. Cuma kami sambil beli barang, kami tak boleh dapat hadiah. Cuma kalau hadiah tu begitu apa nama besar lah sehingga orang beli bukan lagi orang nak barang tapi nak hadiah, maka ia boleh termasuk dalam syubhat. Kalau ulama Saudi dulu nama Ibnu Utsaimin, dia tak suka kalau hadiah zakat. Macam dulu saya kat saya buat konten lah, mana siapa yang beli dia layak untuk dapat hadiah. Hadiah apa? Kata pihak untuk harga RM1,000. Jadi orang beli barang tu bukan nak barang lagi, orang dah nak hadiah, dia lari lagi. Asal-asal tak apa sebab samping ni mana sampingan. Hadiah kalau sampingan tak apa. Yang betulnya ialah pertukaran. Awak bagi barang tak bagi duit, tapi daripada sedikit keuntungan yang awak dapat, awak nak bagilah kepada kan awak, tetapi memang strategi.
Jadi awak buatlah hari-hari tertentu, maka boleh. Itu bagi tapi mana sampingan. Add on kepada kontrak yang ada. Kontrak itu sampingan. Tapi kalau benda itu sudah dijadikan objek utama, dia seakan-akan bukan sampingan lagi. Malah orang akan beli, walaupun dia tidak mahu. Tak sibuk benda tu. Tapi pasal ada. Ya. Tak berdoa ni lah. Ada tulisan, kena tengok juga. Ya, macam mana. Ada order nampak ni, ada order. Tapi kalau kata sampingan tak apa. Beli dah menang, tak apa. Jadi ada pertukaran. Ada itu hanya sampingan saja. Tak apalah, ada maha pun, ada lah. Kata boleh. Ada yang maha juta-juta pun tak apa macam bau ni kan. Berapa hari lepas. Ada jutawan kosmetik. Tapi siapa beli kosmetik dia tuan? Maka dapat hadiah 4 kereta mewah. Alphard. Alphard berbayar harga almost 3,000 lebih. Dan dia dapat. Dia jutawan kan. Dia bagi hadiah yang tak. Oh, orang beli sampai 20,000 dia punya produk. Tapi sebenarnya dia tidak menaikkan harga. Ada itu hanya sekadar nak naik sini. Ada dia orang nak kata boleh ada. Baik itu tapi nak tak apa. Ini tak ada pertukaran apa-apa. Bayar tu memang tu hadiah. Balik lah. Apa dah lalu? Oh sila dapur. Pokok tu masuk dalam dapur. Kemudian akan dicabut tabung pokok ni. Oh tadi okey juga ada juga main kepada alih-alih. Marilah ada. Oh tadi pasal kemahiran. Degree dia level, degree dia level sikit lah. Di juri juga, tapi dia level sikit dia level. Tapi kalau boh je duit, cabut. Itu only based on luck, betul-betul di atas data nasib. Waktu tu tak ada beza dengan waktu. Tak ada beza dengan marketing, tak ada beza. Ya. Lepas tu saya katakanlah kepada orang kawan ada kepada dia ni satu institusi yang banyak buat khusus kepada kawan-kawan kerajaan. Kata buatlah khusus tentang judi dan sebagainya. Kita banyak buat program-program yang ada khusus untuk ini. Dia kata ustaz join lah saya buat. Saya cikgu sekolah dia. Baik, ala tulihan apa nama? InsyaAllah. Jadi judi pasal bagi judi Okey, begitulah ya. Apa simpanan Okey, simpanan tuan-tuan. Pertama definisi. Definisi ni kalau Arab dia panggil tarkul mal ain ghairi lewat dia kata. Kita bagi harta kita pada orang untuk dia jaga. Itu disebut oleh Aiman Musa dalam buku dia Hidayah itu Tafsirul Al-Mutanabbi. Kalau Syekh kontemporer juga dalam buku beliau ada di Tamamul Minnah, buku yang mendapat endorsement atau penerapan di tanah Arab lah, di Mesir, atau buku modern yang amat baik sekali. Dia kata yang ta'ul ma lima yakumu bihafzi wa si'anati. Kami juga kita bagi duit atau harta atau satu benda yang ada nilai pada seseorang untuk dia memeliharanya dan menjaganya. Maksud kita dia adalah simpanan kita bagi orang jaga. Simpanan merujuk kepada seseorang meletakkan suatu barangan di bawah jagaan pihak lain. Itu je yang saya definisikan. Ya. Ini dinamakan wadiah. Wadiah itu Arab ya. Ya. Kalau dulu-dulu akaun simpanan air. Ya. Sekarang ada juga akaun simpanan air. Ya. Ada setengah bank dia tak pakai akaun simpanan air. Akaun wadiah ataupun akaun wadiah air. Kalau simpanan air itu maknanya ya, simpanan yang wadiah itu. Walaupun dia tak nama wadiah. Kalau wadiah itu sendiri adalah simpanan. Lagi best, akaun simpanan wadiah air. Wadiah itu simpanan itu. Orang Melayu ni suka ambil kena Arab dia gabung orang Melayu. Cakap itu word. Hari Raya, Aidilfitri. Hari Raya tu Hari Raya lah. ID tu Hari Raya je. Fitri lagi. Patutnya Hari Raya Fitri. Patutnya. Nanti semua anak jadi AJK di Dewan Bahasa dan berkata anak tahu buat perkataan. Ya, anak silap-silap dulu tuan jadi pegawai di Dewan Bahasa berkata. Sebab lepas anak grad, anak dapat offer untuk sambung master dan PhD dia percuma. Ada 4-5 orang yang dapat offer ni. Pasal anak dulu mesti sekolah kan. Anak daily
Tak adalah komplek. Komplek adalah kan, tempat kosong tapi kat sekarang. Ini nak 5 orang, 4 atau 5 orang yang dapat offer boleh dibimbing bersama masa dan PhD percuma. Dia punya masa dah tempoh 6 atau 7 tahun. Lepas tu kena kerja dengan dia lah 6-10 tahun. Dapat offer tu lah. Kawan lah, seorang memang ambil Dr. Hanafiah ni. Ya. Ada doktor, ada doktor Hanafiah. Dia pergi di DP mungkin sampai doktor tu. Tapi dia tak syaratkan kena suruh. Saya ingat ada Pak Limau yang dapat kan? Yang mana top scorer lah ya. Saya ada sedih tu. Orang belajar kamu sekarang DDPA 2.5, 2.7. Kalau macam saya kan nak belajar lagi. Ya, belajar pagi lah. Saya anak buah saya masuk ke STM yang ambil diploma Wang Islam. Saya tu ambil Wang Islam tu. Dia kata mesti terima tiga paling mengatakan. Kalau buat tiga paling buat ramai orang dapat tiga paling buat. Nanti lah dia dapat terima dia grad daripada diploma 3 tahun. Kalau istirahat dan berjalan nak tamu degree, nak master, Romi dan degree. Ya. Okey. Jadi kita cukup, tapi tak ada masalah, tak terus sebut. Alhamdulillah wadah yang kecil boleh oleh simpanan. Kemudian ia harus kerana tidak semua mampu menjaga hartanya sendiri. Atau mungkin ada keperluan pada masa atau situasi tertentu. Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengharuskan satu perkara, melainkan ia ada kebaikan untuk manusia. Ini kita imani sebagai seorang muslim. Ya? Macam dulu disebut, Allah Taala mengharuskan jual beli. Dan Allah Taala tak pernah sebut tentang cara jual beli dalam Quran. Pada Nabi sebut lagi sebab itu praktikal Rasulullah zaman tu. Tapi dalam Quran tak ada. Lepas tu kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Inna Allah abah al-bi' walam yubayyin kaifiyatahu wa wajaba al-masiru ila al-urfi. Allah Ta'ala haruskan jual beli, tapi Allah Ta'ala tak pernah sebut tentang tata cara. Maka ia mesti kembali kepada uruf. Dalam hati Nabi itu uruf masa Rasulullah lah. Kita uruf berdari. Dan tak dinafikan tuan, banyak hal kita pakai uruf. Customary practice dia mati. Ya. Macam konsep serah terima. Kalau dulu-dulu serah terima semua baik fizikal. Awak bagi duit, saya bagi barang. Mana ada serah terima secara hukmi, secara konstruktif. Tapi hari ini banyak serah terima semua konstruktif. Betul tak? Hutang RM1 Haji transfer online. Transfer saya tu dia panggil kau buat hukmi lah tu. Serah terima secara hukmi. Tak berlaku dengan mata. Maya ada. Lepas tu saya dah bayar pula. Transfer kali. Saya dah bayar dah tadi. Benda tu berlaku lah. Duit tu berlaku lah. Boleh. Sebab wang haji transfer pada saya boleh dapatkan pada pilih-pilih masa duit. Aku sudah dikira memberi hutang. Saya juga setelah saya transfer duit haji, haji boleh dapatkan balik duit haji pada pilih-pilih masa. Menurut saya haji lah. Maka saya sudah dikira membayar hutang. Walaupun perpisahan atau serah terima itu berlaku bukan secara fizikal. Hari ini tuan-tuan, tak ada korang lah pertamanya. Islami ke bukan Islami ke. Serah terima secara konsultasi telah diperlupakan secara mula. Which is, ini tidak ada pada zaman dahulu. Tak ada. Tapi huruf. Itu kata Ibn Qudamah. Boti balik pada huruf. Ya. Sebagaimana ia tidak bercanggah dengan agama. Ya. Dengan bersih-bersih yang ada. Kalau dulu-dulu tuan-tuan, banyak benda yang boleh atau tidak boleh diukur manusia rentang batasan manusia. Kalau dulu tuan, banyak benda boleh atau tidak boleh hanya diukur manusia batasan mazhab ada aliran tertentu. Kalau mazhab Syafi'i kata haram, tahu bukan haram dan sampai bila-bila sampai mati tu kan. Contoh. Kalau mazhab Hanafi kata haram, dia betul-betul based on macam tu. Cara dia. Tahu? Dia tak kira Qat'i ke, Zonni ke, pasal ada hajat ke, keperluan dia tak ada. Tapi learning, hajat dan keperluan, of course lah, darurat, diambil juga. Tuan-tuan,
hingga dia boleh overrule hukum haram yang ada, bukannya dalam mazhab tertentu, bahkan dalam Islam syariat. Apa kalau benda itu menyebabkan dia ada perimeter baru pula yang guna pakai, yang tidak dipakai pada zaman. Apa dia? Benda yang haram, tapi ia hanya bahasa beristihad. Mungkin mazhab Hanafi kata haram, tapi mazhab Syafi'i kata halal. Mungkin mazhab Syafi'i kata haram, mazhab Maliki kata halal. Macam tu. Tapi ada haram dan halal. Maka dia kata boleh kita amalkan saja dari mana ada hajat dan keperluan. Ada hajat je. Tak kira macam mana pun tak kira. Macam kita Malaysia ni katanya mazhab Syafi'i lah. Memang elemen-elemen negeri ada mazhab Syafi'i. Ada tentang negeri tu kan. Diwakil dalam itu. Tapi dalam bahasa ni dia dah dapat cara. Ya, kata tu. Kata walaupun mazhab Syafi'i kata haram dalam banyak hal, tapi kerana ada hajat dan keperluan, maka kita ambil mazhab yang membenarkan. Itu dipanggil benda-benda yang tidak fakih, yang haram melibatkan ijtihad, kata mazhab tertentu, kita boleh saja amalkan. Ya. Kalau benda itu fakih tadi pun, fakih maksud semua ulama sepakat. Semua mazhab sepakat, benda tidak boleh, masih boleh diamalkan jika dia melibatkan darurat tertentu. Macam di Europe, ulama di sana dia punya fatwa organisasional mau fatwakan harus untuk urusan dengan banking konvensional. Awak nak simpan duit, awak nak buat pinjaman, awak nak buat bisnes, dia kata harus. Kata harus. Pada sana mana ada Islamic bank? Kata apa dia keluarkan fatwa itu? Bukan hanya untuk orang yang berada di sana. Mungkin ada rakyat Islam yang berada di negara yang lain pergi buat kerja itu, macam mana dia pernah berurusan dengan bank konvensional. Dia kata boleh. Kenapa darurat? Ada apa isi darurat pun kita dah banyak guna pakai. Tuan, cuma belajar tak belajar aja. Betul ada SP. Ada SP. SP lo ni dia kata halal. Dia kata halal kan? Mana dia kata patuh syarak. Kalau ikut betul-betul patut syarat, tak patut syarat. Ya. Okey. Dia punya investment SP sebenarnya masih ada yang haram. Ada keadaan syarat, kalau bercampur antara halal dan haram mesti dipastikan. Banyak mana halal dan haramnya. Tapi Islam tak standard berapa-berapa. Tapi ulama adalah beri pandangan-pandangan. Dalam konteks masa tu, kita punya institusi yang kontrol pelaporan ni Security Commission lah, SC. Kita boleh aja download kat internet kita resolusi. Ada berapa ada dua yang saya download saya baca kan. Ada dua version, satu pakai kira, satu pakai. Tapi ada dua version lah. Ada dua resolusi. Which is dari untuk standard dia. Tak boleh lebih 5% lah. Tentu kita nak labur, check up sah. Jadi kita kena tahulah pelaporan yang halal itu macam mana. Kalau dia halal dia tu kurang daripada 95%, atau dengan arti kata lain, kalau yang haram tu lebih dari 5% tidak boleh. Itu yang itu kan. Kalau kurang tak apa. Tentu yang haram 4%, yang halal 96%, tetap macam mana. Cuma tuan-tuan kena buat cleansing lah. Bila tuan-tuan dapat dividen nanti, tuan-tuan kena keluarkan berapa persen haram. Angkat. Bukan tak ada bulan tu. Kita tengok dunia hari ni, tuan-tuan nak cari yang satu syarikat besar, giant company, giant besar-besar ni, tuan-tuan ingat dia berlabur semua benda halal lah. Nak cari betul-betul 100% pelaporan dia halal, tak ya tuan. Lepas tu dikeluarkan permata itu. Dan memang ulama boleh bahaskan isyarat halal. Jadi 5%. Di mana ASP dia bukan 5%, dia more than 5%. Ada apa? Allahu Akbar. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله حي على Jadi SB dia lebih efisien. Yang tak patut cara tu efisien juga ya. Lepas itu tutup berapa SB dividen itu tutup mati wajib buat klinik. Berapa dividen? 30%. Sebabnya 40% lah. Tutup kena dia pokoknya untuk dapat dividen kena bersih. Bukan semata-mata SB dah halal, dia punya dividen semua halal lah. Contoh masih wajib buat klinik ya. Lepas tu dulu pernah ada isu SC dengan SB ni dia berdagang ni pasal SC kata berapa SB masih tak patut cara more than 100%. Tapi SB kata kami ada parameter kami sendiri walaupun dia more than 100% dia nak ada 30% tu. Tapi dia ada prinsip saringan masalah dan sebagainya. Jadi dan sebagai ilmuwan dia masuk keharusan ASB ni dalam darurat. Dalam jenis-jenis yang kita baca tentang perbahasan ilmu semasa tu sama di Malaysia tentang keharusan ASB darurat. Ya. Kerana ini salah satu dana masalah terbesar di samping dana-dana yang lain. Itu opsi 3 tu. 1 tambah lagi, 2 ASB, 3 ASB. Jadi kalau tidak disebabkan darurat berarti masih haram, masih tak patut haram lah. Lepas tu dulu kata negeri semua fatwa tak patut haram kan, baru aja ya. Macam Selangor baru je nak tahun 2016 dan 2017 kot. Tapi kata-kata hari ni dah menerima bahawa SB ada patut haram. Tapi mereka mengakui bahawa masih ada. Sebab SB pun dia berjanji dia akan melakukan peningkatan lah daripada satu masa supaya 100% patut cara. Dan setahu saya masih belum capai lah. Dia pun ada buat-buat yang ada dulu. Kawan saya pun ada buat yang ada dulu. Jadi kita boleh tahu juga ya. Banyak tuan yang dipakai darurat ni cukai. Cukai mazhab Syafi'i haram. Betul buku mazhab Syafi'i termasuk buku Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Satu mufti wilayah dulu tu bila boleh pak. Cukai dalam Islam. Dia akui bahawa majoriti ulama termasuk Islam mazhab Syafi'i mengharapkan cukai. Tapi hari ini cukai tak jadi harus. Di mana cukai? Dia punya sebab darurat. Kerana kalau cukai tidak diharuskan, masih berpegang kepada fatwa lama di atas dasar itu. Hati-hati banyak Nabi kecam cukai ni.
Sebab itu kalau kita buka buku 70 dosa besar Zahabi, pengutik cukai salah satu daripadanya. Tapi sama ke tabiat cukai kerajaan dulu-dulu, even before the prophet, dengan kerajaan sekarang? Beza kan? Kerajaan cukai itu lah darurat. Ada juga ulama atau masa meletakkannya di bawah masalah ajar. Tapi saya ingat sebagian yang lain letak dalam darurat. Kerana kalau cukai diharamkan, maka kita Amerika, siapa nak cover atau nak tanggung pokok jalan raya, elektrik, apa benda-benda macam ni, siapa nak tanggung apa? Kerajaan boleh kolek, kalau cukai tak boleh dikutip. Kerajaan kolek itu darurat. Kita jangan ingat darurat ni hanya menyebabkan hidup dah mati. Kalau dulu ya, zaman-zaman mati dulu, ulama-ulama kita tahu. Kalau sebut darurat ni, hidup mati lah. Makanan tak ada, kalau tak makan mati, tak boleh makan babi. Air tak ada, kalau tak minum mati, boleh minum arak. Atau macam itu je. Hari ni darurat tak dikeluarkan. Cukai darurat tuan. Dah banyak lagi lah yang lain. Ya. Alhamdulillah, wadiah ini kita ada isu. Dia harus, kerana manusia tidak mampu menjaga harta sendiri dan keadaan. Ataupun dia mampu, tapi saja-saja dia nak orang jaga di atas sebab-sebab tertentu. Maka Allah Ta'ala beri keluasan. Malah simpanan-simpanan, wadiah, depository telah diamalkan. Saya ingat sebelum daripada Rasulullah SAW, dulu-dulu sudah diamalkan. Pasal ini ada tabiat manusia. Kemudian dikata simpanan adalah amanah yang mesti dipelihara dengan baik. Ini merujuk kepada amanah yang, ini merujuk kepada simpanan amanah lah. Kerana simpanan dia ada dua ya. Satu simpanan amanah, satu simpanan jaminan. Jadi kalau saya dituntut haji jaga barang saya, dia ada kemungkinan dua. Pertama, haji tidak bertanggungjawab, haji cuma jaga saja. Itu dia panggil wadi'ah, ya amanah lah. Maksudnya haji hanya pemegang amanah saja. Di mana kalau barang tu hilang, rosak atau seumpamanya, haji tidak bertanggungjawab. Yang mana di PK Pawani itu namanya yang terjadi kan. Saya nak balik kampung untuk kita tinggal rumah haji di kuliah tingkat saya ni, saya nak balik kampung tinggal haji itu lihat dalam untuk saya. Ya, saya pergi siap-siap ini untuk ada rumah haji. Tiba-tiba motosikal hilang. Tak tahu malam tu pencuri pada bawah itu banyak juga pencuri dia datang. Orang ni semua ada hilang ni kompresor. Haji kena ganti ya. Haji kena ganti. Boleh saya kata haji, haji kena ganti motor saya sebab saya dah minta tu haji jaga kan. Haji kena ganti tak? Pada asalnya haji tak ganti lah. Sebab asal-asal simpanan ialah amanah. Walau bagaimanapun ada 7 atau 8 situasi simpanan ni dia boleh bertukar simpanan berjaminan. Maksudnya haji kena jamin. Kalau hilang haji kena ganti, kalau untuk haji kena bertanggungjawab. Ada certain keadaan. Ada 8 semuanya. Nanti saya akan uraikan pada kata-kata. Nah ini di backup kita. Pada ini basic yang paling penting. Mula saya akan sentuh tentang simpanan di bank lah. Kerana di bank atau orang Islam ada macam-macam jenis simpanan, macam-macam jenis deposit. Malah kalau kau baca buku The Modern Banking Depository, ada satu bab yang amat besar. Kita ni tahu simpan duit di bank kan, tapi kita tak tahu betul-betul tetap bersih. Nanti saya akan maksudkan. Tapi kita bicara sepakatan. Jadi ada haji itu haji saya bila berasalnya. Ya. Sebab saya tu pelotok aja. Haji tu siapa pun. Tapi ada haji, ada saya dengan motor kan, kunci saya tinggal juga. Haji nak mari surah, naik motor saya, balik kunci. Haji nak pergi kedai kopi, naik motor saya, balik kunci. Jadi hilang. Maka haji kena ganti. Wang haji guna, haji wajib jadi. Sebab itu hukum akam ini, walaupun kita tengok tidak krusial atau macam tak penting, tapi mustahak. Sebab saya selaku orang yang memberikan simpanan pada haji, perlu tahu adakah haji bertanggungjawab atau tidak. Haji selaku menerima simpanan, kena tahu juga adakah aku bertanggungjawab atau tidak. Dan kalau kita tak belajar hukum akam, kita tahu kan. Memang rasanya tak bertanggungjawab, tapi
Dia ada sesuatu dia kena tanggungjawab. Contohnya istimal al-wadiyah. Bila haji guna saja, haji kena tanggungjawab. Bukan hanya hilang, ada wasot apa begini haji kena tanggungjawab itu. Di samping adalah beberapa sebab-sebab yang lain yang kita akan fokus pada kuliah yang kedatangan insyaAllah. Persoalan bagi soalan ringkas, saya pun jawab ringkas. Kenapa? Harus ke halal? Harus ke haram? Oh, mesti saya kata harus sebab saya pun ada duit kat situ. Isyak 82 itu kan? Berapa minit dari Isyak? 825 kan? 828 kan? 10 minit kan? Tak apa, saya jawab 10 minit. Okey, Haji tanya tentang biji simpanan premium. Biasanya lah ya. Apa hukumnya? Dari sudut syarah compliance, patut syarah. Jawapan dia lah, patut syarah. Ya. Kenapa? Kerana pertama ialah kerana kontrak yang dia guna lah. Di mana kontrak dia guna ialah kontrak dia apa? Anak dulu dia. Dia pakai kontrak mudharabah. Bukan mudarabah. Mudharabah. Ya. Maksudnya mudharabah ini menunjuk pada pelaburan dalam pelaburan. Kita bagi modal, orang gunakan modal kita untuk berniaga. Itu asalnya. Ya. Di mana memang ada dalam timah lah babul mudharabah. Ya. Bab mudharabah. Mudharabah ni maksudnya kita bagi orang yang kita. Ya. Dia ada beberapa bentuk. Satu ialah kita bagi orang. Satu lagi kita bagi duit, dia pun bagi duit. Sama-sama orang. Ini dalam bab perkongsian lah. Uji kita dah dapat perkongsian dulu. Tapi saya tak sentuh bab ni. Anak kuliah dia pakai kontrak mudharabah. Maksudnya kita bagi duit, bank dalam duit itu. Kemudian keuntungan dikongsi bersama. Itulah mudharabah. Mengikut kadang-kadang keuntungan yang disetujui lah. Haji tahu tak berapa nisbah keuntungan antara haji dengan bank? Haji selaku depositor, bank selaku penerima deposit atau pengelola dana ni lah duit ataupun pelaburan. Haji tahu berapa nisbah haji dengan bank? Ada dalam produk disclosure mesti ada. Mungkin dalam dia juga ada. Tapi dalam produk disclosure ada. Tanah aku tak ingat lah. Tak ingat minggu berapa nak lupa. Tapi sikit lah. Tak banyak lah dengan dan nanti ingat satu persen dan berikut ini buat nantilah lewat. Ada tulisan dia ada peraturan tertentu. Contohnya 10% untuk haji, 90% untuk bank. Ada dua. Maksudnya kita bagi duit untuk dirang duit itu melabur di tempat yang halal. Ada keuntungan dikongsi secara bersama. Itu secara umum lah praktis atau kontrak yang bank simpanan premium dilakukan. Dan memang di-endorse lah oleh bank negara. Okey, maknanya ini akad-akad yang diterima sebagai akad yang ialah jenis simpanan premium kan? Berkenaan cabutan. Okey, cabutan betul ada pun itu tak ada masalah. Sebab simpanan ni tuan-tuan dia ada banyak kontrak tau. Kalau simpanan biasa, apa yang tak boleh bagi apa-apa. Sebab kontrak yang digunakan, yang wadiah-wadiah tu, kontrak yang digunakan ialah dia bagi kontrak pinjaman lah. Dulu dia bagi wadiah, akan report. Maknanya, kalau kita simpan dalam akaun biasa, bukan mudharabah macam bank simpanan premium ni, itu dia pakai kontrak. Kod ni mana kontrak pinjaman. Kita simpan sebenarnya kita mau pinjam kepada bank.
Jadi tuan tak diberikan dividen. Kalau dia bagi pun dia tak janji awal-awal lah. Dia hanya bagi sebagai tip atau ikut saja. Tapi apalah yang dia 1%. Karena kalau dia janji awal dia jadi riba. Tapi kalau biasanya ini tuan simpan duit untuk dia run. Dia tak bersih kemudian untuk apa tu. Cuma untuk order dia tawarkan cabutan betul lah. Dia kata macam tu lah kan. Cabutan mana dia bagi hadiah-hadiah tentu yang betul. Itu tak ada masalah kerana dia tak jadi riba. Kalau tadi dia tak boleh bagi dividen sebab riba. Sebab kita bagi atas pinjaman. Ini kita bagi atas pinjaman. Ini atas kemudian. Dan keuntungan dikongsi bersama. Cuma dia nak tarik orang dia bagi. Dia macam jual beli juga. Beli dah menang. Kita buat program. Kemudian peserta-peserta pun kita buat cabutan. Kita ada tak itu ataupun dia buat sertai dah menang. Jadi pun sama juga. Lagu dah menang. Boleh dengan syarat kontrak dia pakai kontrak mudarabah. Dan memang kalau ini tolak lebih negara semua. Dia kata kalau kontrak-kontrak yang bakal pelaporan Islam seperti ini, boleh dia tawarkan hadiah-hadiah tertentu. Boleh, tak ada masalah. Dia kalau melipat kawan tadi macam jual beli tu, melibatkan orang beli, kemudian tak ada apa-apa, dia panggil apa, dah lari lah dengan biasa itu. Kaya peraturan tak apa. Lagi banyak kita opah hadiah, lagi banyak orang nak boleh kita pun. Dia tak sama macam kita sama. Dan kita pun tak rugi apa-apa. Dia tak jadi judi, dia tak jadi riba. Jadi ini pelaburan, ini bukan judi. Apalah ini bukan judi macam yang saya kongsi pada awal tadi. Mana boleh? Kontrak dia okey, hadiah yang dibagi semua okey, walaupun masa bercabutan, tak ada usaha sendiri. Tak apalah, otoriti dah okey. Jadi tadi boleh simpan lah. Cuma kalau kita simpan banyak-banyak, kalau tak dapat hadiah sejauh ini, itu je lah. Ya lah. Boleh? Terjawab? Macam tak puas hati ke? Cerita ni hadiah tu lah. Boleh, hadiah tak tahu. Boleh. Pasal ini dia tak melibatkan judi riba, tak ada. Dia tu sebut. Ada banyak lagi jadi. Kedai kopi ke? Aku dah ada 55. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggung menjadi kita dan sampai kapal.